Okey. Baik. Mari kita mula. Tutorial 5. Hari ini kita nak tengok sajak. Okey. Sajak kita hari ini bernama bintang lah. Bintang hati actually. Okey. Baik. Kita tengok. Ni sajak tentang kasih sayang lah. Okey, ada dua rangkap saja. Hari ini kita nak tengok sajak yang paling senang lah. Ada dua rangkap sahaja. Okey. Suatu malam, aku duduk di halaman rumah. Kulihat cantiknya bintang-bintang menghias langit yang terbentang. Aku ingin terbang ke sana, membawa pulang bintang-bintang. Tentu ibu gembira, tentu ayah bahagia melihat rumah ini penuh dengan cahaya. Okey. Sajak ni sajak yang paling senang sebab tak ada maksud-maksud yang berbelit. Kamu boleh nampak dia punya maksud secara langsung. Okey. Baik. Jadi kita cuba tafsirkan maksud. Okey. Pada satu hari, semasa okey. Di sini dia ada rakap maksud semua. Okey, kita akan tengok di sinilah. Okey. Sekejap. Okey, kita ambil yang rangka satu punya. Baik. Jadi, apakah maksud rangkap ini? Pada satu malam, penyajak duduk di halaman rumahnya sambil memerhatikan gugusan bintang di langit. Okay? He watched the group of stars. Okay? Di langit pada satu malam lah. Penyajak ingin terbang ke langit untuk mengambil bintang-bintang itu dan memberikan bintang-bintang itu kepada ayah dan ibunya. Okay, he wanted to gift his parents all those shining stars. Okay, why he is thinking like that? Penyajak merasakan perbuatan itu akan membuatkan ibunya gembira dan ayahnya bahagia apabila melihat rumah mereka diterangi oleh cahaya bintang tersebut. Jadi di sini kita boleh nampak penyajak வந்து தன்னோட அப்பாவையும் அம்மாவையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி பண்றாங்க. That show tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Okay, we can see the nilai tanggungjawab very obvious here. Okay, baik. Sekarang kita cuba bina beberapa nilai dan persoalan berdasarkan rangkap ini. Okey, saya dah bina untuk kamu beberapa pengajaran berdasarkan rangkap ni lah. Baik, contoh kita mesti mengamalkan nilai kasih sayang dalam ahli keluarga. Kita hendaklah mengenang jasa ibu bapa yang banyak berbudi kepada kita. Kita haruslah taat akan ajaran dan perintah kedua-dua ibu bapa yang membesarkan kita sejak kecil. Yang ni semua taat bukan ada di sini. Ni saya silap type. Okay. I give overall, I think. I give overall. Taat bukan dekat sini Saya bagi secara, saya lupa mau susun lah. Okay. Saya bagi secara keseluruhan yang tu. Okay, nanti saya akan bagi kamu macam mana kita nak susun Okay. Yang kita hendaklah taat ni, okay. Tanggungjawab ini rangkap 1. Kasih sayang rangkap 2. Hendaklah mengenang jasa ibu bapa rangkap 2. Okey, yang ni rangkap 1 pun boleh juga. Taat akan ajaran ini rangkap kedua.
Okey. Baik, kita tengok. Rangkap 1 di sini kita boleh nampak nilai mengenang jasa sebab penyaja ingin membalas jasa ibu bapanya. Jadi nilai dia, nilai mengenang budi atau mengenang jasa. Okey, lepas tu kita boleh nampak nilai bertanggungjawab di sini. Sebab anaknya berasakan bahawa dirinya sangat bertanggungjawab untuk membahagiakan ibu dan ayahnya. Okey, bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab. Jadi persoalannya di sini, persoalan. Jadi kamu ubah sikitlah persoalan tanggungjawab seorang anak. Persoalan tanggungjawab seorang anak untuk membahagiakan ibu dan bapanya. Ibu bapanya. Senanglah. Okey, ini persoalan pertama yang kita boleh nampak. Persoalan kedua yang kita boleh nampak lagi adalah persoalan mengenang jasa ibu bapa yang banyak berbudi kepada kita. Persoalan. Okey. Persoalan mengenang jasa. Kamu bina ayat kamu sendiri. Tak perlu tengok kamu punya buku rujukan semua. Okey, persoalan mengenang jasa ibu bapa yang banyak berbudi kepada kita. Tak boleh guna kita lah. Yang banyak berbudi. Sudah cukup. Kita nama paikno lah. Pengajaran lah paikno. Okey, jangan guna di sinilah. Baik. Ini antara persoalan yang kamu boleh tulis lah. Persoalan tanggungjawab seorang anak untuk membahagiakan ibu bapanya. Persoalan mengenang jasa ibu bapa yang banyak berbudi. Okey? Baik. Sekarang saya nak pergi kepada rangkap kedua lah. Okey? Rangkap kedua. Okey, kita tengok dulu dia punya. Ni, sajak dulu. Okey, so let's continue. Tadi dia nak ambil pergi bintang-bintang dari langit kan? Tetapi kata ibu, itu tidak perlu. Okey, you tak payah pergi ambil bintang dan ayah, bintang dari langit. Kata ibu, itu tidak perlu. Ayah sudah ada bintang. Begitu juga ibu. Rumah sudah bercahaya. Begitu juga jiwa mereka. Bintang itu bukan apa-apa. Bintang itu adalah aku. Bintang hati ayah dan ibu. So, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து வானத்திலிருந்துலாம் போயிட்டு எங்களுக்கு நட்சத்திரம்லாம் எடுக்க வேணாம். ஏன்னா அப்பாக்கும் ஏற்கனவே ஸ்டார் இருக்கு, அம்மாக்கும் ஏற்கனவே ஸ்டார் இருக்கு. அந்த ஸ்டாரால இந்த வீட்டே வெளிச்சமா இல்ல, வீட்டு மட்டும் வெளிச்சமா இல்ல, எங்க உள்ளமும் வெளிச்சமா இருக்கு. அந்த ஸ்டார் வேற யாரும் இல்லடா மகனே, நீ தான் எங்களோட ஸ்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So we can see how எவ்வளவு தூரம் வந்து அந்த மகன் மேல வந்து பாசம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவனை ஒரு நட்சத்திரமா அவங்க வந்து கருதுறாங்கன்னு நம்ம we can see at here. Alright. Jadi kita tengok maksud pula. Okey, namun begitu, ibu penyajak menyatakan bahawa penyajak tidak perlu berbuat demikian kerana ayah dan ibu penyajak sudah mempunyai bintang yang bercahaya di rumah dan dalam jiwa mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana penyajak ialah bintang hati ayah dan ibunya. Jadi kita boleh nampak betapa banyak kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu ini kepada anaknya. Jadi kita boleh nampak nilai kasih sayang di sini. Okey, mesti kasih sayang, Wan. Lepas tu kita juga boleh nampak nilai ketaatan di sinilah. Kenapa ketaatan? Okey, sebab dia cakap, ibu cakap jangan kamu perlu kamu tak perlu pergi ke langit dan kumpul bintang-bintang itu. Dia patuh.
ketaatan. Okey. Jadi persoalan yang paling ketara di sini adalah persoalan kasih sayang. Persoalan kasih sayang kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya. Di sini pun rangkap satu pun kita boleh juga cakap nilai kasih sayang. Itu kasih sayang seorang anak terhadap ibu bapanya. Yang ni pun kasih sayang juga. Tapi lebih kepada bertanggungjawab lah. Kasih sayang pun boleh juga untuk rangkap satu. Okey, persoalan ketaatan seorang anak mematuhi permintaan ibu bapa. Okey, tulis dua persoalan ni. Persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya. Persoalan ketaatan seorang anak mematuhi permintaan ibu bapanya. Okey, kalau dah siap, cakap dan. Done, sir. Okey. Semua dah எல்லாரும் ஒன் ஷாட் சொன்னீங்க. அப்படியே ஒரு அலை மாதிரி வந்துருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, இது ரொம்ப ஸ்லோவான அலையா இருக்கு. வைட்டமின் பத்தலையோ? ஓகே, கம். ஓகே, ரங்கப் 1, ரங்கப் 2 முடிச்சிட்டோம். இப்போ தேமா பார்க்கலாம். ஓகே, தேமா இதுல வந்து நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது. Okey, kasih sayang lah. Temanya adalah kasih sayang yang utuh. Utuh nah yang kukuh, yang kuat. பயங்கரமான பாசம். Okey, kasih sayang yang utuh antara anak dengan ibu bapanya. Okey, huraiannya. Demi kasih sayang yang mendalam terhadap ibu dan ayahnya, penyaja ingin mengambil bintang-bintang di langit untuk dihadiahkan kepada ibu dan ayahnya bagi menerangi rumah mereka. Namun begitu, ibu penyajak mengatakan bahawa penyajak tidak perlu berbuat demikian kerana penyajak sendiri merupakan bintang hati ayah dan ibunya. Okey, jadi nada. The nada, okay, nada வந்து இது வந்து not like a very sedih. Okay, this is kasih sayang. Boleh kita cakap romantis. Okay, romantisனா ஒரு விஷயம் வந்து பிடிச்சிருக்கிறது, very you like something, romantis. Okay, baik. Seterusnya, unsur bunyi. Okay, aliterasi dengan asonansi. Okay, saya dah buat banyak kali kan, kamu kena tahu aliterasi, asonansi. Asonansi வந்து consonant மாதிரி இருக்கும், ஆனா அது vowel. Okay, kamu carilah mana-mana vowel. Okay, A ல நிறைய இருக்கும். For example, mana dia? Ambil mana-mana. Sebab ada banyak, betul kan? Okay, di sini boleh ambil the A ya. Boleh ambil the N, also the G. Okay, N pun boleh, G pun boleh ya. Okay, lagi lagi mana? Kulihat cantiknya bintang-bintang menghias langit yang terbentang. Okey.
Saya rasa di sini N dia banyak. Okey, membawa pulang bintang-bintang. Okey, 2N, 2N, 4 dah 5. Jadi, konsonan N diulang sebanyak 5 kali di sini. Konsonan N diulang sebanyak 5 kali. Okey, asonansi, kamu pilihlah vokal mana yang kamu nak ambil. Minimum kena ada 3 ataupun 4 lah. Okey. Contoh di sini ada banyak U, nampak tak? Suatu malam aku duduk. Okey. Suatu malam aku duduk. Okey, di sini 1, 2, 3, 4, 5 U. Nampak macam simple Vokal U diulang sebanyak 5 kali. Okey. Alright. Yang itu merupakan unsur bunyi. Sekarang kita tengok bentuk saja. Kalau saja dia mestilah berbentuk bebas. Mempunyai 2 rangkap saja. Setiap rangkap mempunyai berapa hingga berapa baris? Okey, kamu kira sendirilah. Okey, kamu tengok ini rangkap 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. Jadi 8 hingga 10 baris. Okey, itu cara kamu tulislah. 8 hingga 10 baris. Patah perkataan Okey, kita kira lah. Kalau suku kata tu leceh, yang tu saya tak masuk lah. Okey, patah perkataan kita tengok yang minimum, maksimum berapa. Okey, contoh kamu tengok. Okey, minimum dia kena ada 3 ayat, 3 perkataan. Nampak tak? Penuh dengan cahaya, 3 perkataan. Ada 2 tak? Tak ada kan? Jadi pilih yang mana ada banyak perkataan. Okey, contoh bintang hati ayah dan ibu ada 5. Ada 6 tak? Tak ada kan? Okey, jadi kita ambil inilah. Okey. Minimum dia kena ada 3, maksimum dia kena ada 5. Okey? Ya, 5 je lah. Jadi 3 hingga 5 patah perkataan. Setiap baris tu ada minimum 3, maksimum 5. Okey, rima akhir. Rima akhir setiap rangkap. Okey, kita tengok. Rima akhir. Okey, kamu catat Okey. So, putus akhir. Okey, A, putus letter, B, G, putus letter, C, G, again G, so C again, A, new one, D, and then G. ஏற்கனவே நம்ம பாய்ச்சிருக்கோம். ஜிக்கு நம்ம சி போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஏவும் ஏற்கனவே பாய்ச்சிருக்கோம், அதுக்கு டி போட்டிருக்கோம். ஹே ஆல்சோ டி. ஐ இஸ் புதுசா இருக்கு, அப்ப ஏபிசிடி பாய்ச்சிட்டோம், அப்புறம் இ வரும், and then A again, so make it D. Jadi rima akhir untuk rangkap pertamanya ialah A, B, C, C, D, C, D, D, E, D. Okay. Ini rima akhir dia. Okay. Lepas tu kita tengok yang seterusnya.
Rangkap 2 kita kena restart balik. Tak boleh guna yang previous one. Okey, ni A, U lagi A, G, jangan ambil G yang lalu punya. Ini new one. New rangkap, new one. B, U lagi A. Lepas tu kita ada A. Berakhir dengan A ni baru untuk rangkap kedua. Jadi kita jadikan dia C. Mereka A juga C. U sudah ada tadi kan? A. U tukar jadi A. Jadi rima akhir dia A, B, A, C, A, A. Ini untuk rangkap 1. Ini untuk rangkap 2. Ini cara kita buat rima akhir. Okey. Baik. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada gaya bahasa. Okey, gaya bahasa paling penting. Okey, gaya bahasa. Kita tengok dulu. Tentu ibu gembira, tentu ayah gembira. You perulangan di depan. Kamu jangan cakap kamu tak tahu. Sudah 3 tahun kamu belajar dekat saya. Mesti kena tahu apa gaya bahasa tu. Okey, kita cuba tanya kamulah. Navina, apa dia tu? Anafora. Okey, very good. Okey, kalau perulangan di hadapan, itu dikenali sebagai anafora. Okey, tentu ibu gembira, tentu ayah gembira. Anafora. Okey, mina repeat panangna anafora. Okey. Kulihat cantiknya bintang-bintang. Membawa pulang bintang-bintang. Okey. Ada 2 baris yang berakhir dengan perkataan yang sama. Maksudnya perulangan di akhir baris lah. Pada akhir baris lah. Okey. Ashwita? Epifora. Very good. Okey. Epifora. Okey. Kalau you perulangan di awal, itu anafora. Kalau perulangan di ending, itu epifora. Kalau perulangan di tengah-tengah, itu bukan T-Lenarmika. Dia ada responsi. அப்புறம் kalau dia mixture, இங்க வந்து மின்னுக்கு இருக்கு, இதுல வந்து பின்னாடி இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து repetisi. Okay? Baik. Next one. Reshma, bintang, langit. Yes? Imajan. Imajan. Very good. Yang tu adalah imajan ataupun image alam. Okay? Alam sekitar means anything related with the nature. Bintang, langit, matahari, angin. அது மட்டும் இல்ல. All kind of haiwan, all kind of tumbuhan. Everything alam sekitar. Okay? Next one. Dashwi, bintang-bintang. Simple saja. Simile. Simili kah? Tak ada lah. Simili tak ada. Mana ada macam tu. Kata apa tu? Kata ganda. Kata ganda lah. Kata ganda is salah satu gaya bahasa. Oh, okay, sir. Okay. Janusha, menghias langit yang terbentang. Metafora. Metafora ada 2 perkataan saja. Tak ada satu baris macam tu. Dia start dengan P. Apa dia? Dia tak tahu. Personifikasi. Person. Personifikasi. Personifikasi maksudnya kita memberikan sifat manusia kepada benda bukan manusia. இப்ப menghiasna என்னது அலங்காரப்படுத்துறது. langit yang terbentang. Terbentangனா இப்ப ஒரு பாயை நம்ம விரிச்சு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி. அப்ப விரிந்து கிடக்கும் இந்த வானத்தை அலங்கரிக்கிறது அப்படின்றாங்க.
You decorate the widely spread open sky. Okay. Apa anda menghias sifat manusia you beri kepada benda bukan manusia ataupun langit. Langit yang terbentang. Bentang tu manusia yang buat, tapi kita bagi langit buat. Jadi itu personifikasi. Okey. Tentu ibu gembira, tentu ayah bahagia. Actually, அது பார்க்க போனா எப்படி வரணும்? Ibu tentu gembira, ayah tentu bahagia. அப்படி வரணும். ஆனா இந்த மாதிரி ayat yang salah atau songsang susunannya kita cakap inversi. Inversi. Okay, தலைகீழால போட்டிருக்காங்க சுசுனான inversi. Tadi cakap metafora. Metaforana ரெண்டு வார்த்தை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Satu mesti unsur konkret. Contoh நம்மளால bintang தொட முடியாது because of limitation, but we can see at least. ஆனா ஹாத்தினா எது? ஹாத்தினா மனசுன்னு சொல்ற ஹாத்தி, liver இல்ல. That one is abstract. Abstractனா sesuatu yang wujud tetapi kita tak boleh pegang, kita tak boleh lihat. Okay? Contoh elektrik இருக்குன்றாங்க. எலக்ட்ரிக் கண்ணால யாரும் பார்க்கலையே. எலக்ட்ரிக்கை தொட்டு பார்க்க முடியுமா? Itu abstract. Contoh. Pasi இருக்குன்றாங்க. Kelaparan. Kelaparan is இருக்கு. ஆனா அதுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கா, ஷேப் இருக்கா? இல்ல. அது நம்மளால தொட முடியுமா? இல்ல. அந்த மாதிரினா abstract. ஒரு கான்கிரீட் ஒரு abstractம் கலந்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் மெட்டாஃபோரா. Okay? Metaphora. Okay. I think I well explained everything for you already. It's time for exercise. Okay? Please do all the 14 question. Okay, lepas tu kita nak tengok soalan Komsas, pemahaman Komsas pula. Okay? Anda boleh mula sekarang. Saja saya dah bagi di sini. Kamu tak, kalau boleh jangan rujuk nota dan cuba jawab dengan sendiri. Okay, nombor 1. Okay, kita pergi reverse. Nombor 1, Janusha. Perkara utama yang ingin disampaikan oleh penyaja ialah di anak-anak merupakan bintang hati ibu dan ayah melebihi bintang di langit. Yes, that is correct. Anak-anak merupakan bintang hati ibu bapa melebihi bintang di hati. Lebih besar lah. Okay. Jadi, itu jawapan dia. Okay. Bintang merupakan tak ada lah. Okay. Nombor 2. Dashwi. Ayah sudah ada bintang baris saja di atas membawa maksud. A. Ayah menganggap anaknya sebagai bintang hati. Ya. A. Ayah menganggap anaknya sebagai bintang hati ataupun orang yang paling dicintainya. Okey, nombor 3. Reshma. Tentu ibu gembira, tentu ayah gembira melihat rumah ini penuh dengan cahaya. Persoalan yang ingin disampaikan oleh penyaja dalam baris-baris saja di atas membawa maksud berikut kecuali hypod D. Anak-anak perlu mengikut jejak langkah ibu bapa. Okey, ya, yang itu tak berkaitan. Anak-anak yang baik dapat membahagiakan ibu dan ayah. That one confirm. Anak-anak lebih berharga daripada bintang-bintang di langit. Anak-anak merupakan harta yang sangat berharga. Saya rasa yang lain semua salah. Anak-anak lebih berharga daripada bintang-bintang di langit bukan baris ini kan? Dan ayah sudah ada bintang, ibu sudah ada bintang. Bintang itu adalah awak. Itu baris dia.
Okey, saya rasa lah sepatutnya saya kena buang perkataan kecuali di sini. Okey, jadi jawapan dia macam itulah. Sebab yang lain semua confirm salah, Wat. Jadi jawapan pilihan saya adalah A. Buang kecuali tu. Saya silap type tu. Okey, baik. Nombor 4. Ashwita. Aku ingin terbang ke sana membawa pulang bintang-bintang. Baris sajak di atas menggambarkan gaya bahasa B personifikasi. Personifikasi. Not personifikasi. Dia manusia kan? Ya, Dia boleh terbang dan dia boleh bawa, Wat. Bawa pulang. Tapi benda itu tak logik. It's like a over exaggerate. Ya, jadi yang tu kita panggil hyperbola. Bolehkah kita bawa bintang-bintang? இங்கேருந்து கடைக்கு அனுப்பி ஜாமான் வாங்கிட்டு சொன்னாலே வாங்கிட்டு வர மாட்டேன். நீங்க போய் பின்தாங் வாங்க போறீங்களா? So it's like a over exaggerating something. உனக்காக நான் அந்த நிலவே கொண்டு வருவேன். Actually it's not like அந்த நிலாவை போயிட்டு கொண்டு வர முடியுமா? முடியாது. It's like a hyperbola. Okay, something like a over perbandingan lah. ஸோ அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓவரா ஏதாவது எப்படி சொல்றது, ஓவரா ஏதாவது ரீல் விட்டாங்கன்னா அது ஹைப்பர் போலால. அது ஒரு அழகு தான் ஹைப்பர் போலா. ஓகே, nombor 5 Navina. Nada yang telah diguna pakai oleh penyaja dalam saja ini ialah si romantis. ரொமான்டிஸ். மெலான்காலிக் ஒப்பாரி வைக்கல யாரும். மெலான்காலிக்னா வந்து ஒப்பாரி வைக்கிற மாதிரி, அப்படியே சோகமா அப்படி இருக்கிறது. ஓகேயா, sedih ஓகே. Kalau sinis tu maksudnya, sinisனா வந்து sarcasm. சர்க்காசம் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சர்க்காசம்னா அப்படியே எப்படி சொல்றது, ஒரு மாதிரியா எப்படி சொல்றது, ஒரு ஆளை விடைக்கணும், ஆனா அது வந்து அப்படியே அப்படியே வஞ்சக புகழ்ச்சி மாதிரி, லைக் தமிழ்ல சொல்லணும்னா வஞ்ச புகழ்ச்சி. தட் மீன்ஸ் ஒரு ஆளை வந்து அப்படியே நாசூக்கா ஏசுறது. ஓகே, விடைக்கிறது அந்த மாதிரி. ப்ரோட்டஸ்ட்னா வந்து membantah, இது டைரக்டா எதிர்க்கிறது. membantah atau menentang. Okay, right. Nombor 6, sambung balik. Dalam rangka pertama saja ini, penulis ingin si terbang ke bintang. Terbang ke bintang. Ini terbang ke langit lah, Ma. How you want to terbang ke bintang? langituக்கு போயிட்டு அப்புறம் bintang எடுத்துட்டு வரணும்னு சொன்னான். Okay, donkey. 7. Penulis saja berkata bahawa ibu dan bapanya pasti berasa bahagia dan gembira kerana dia membawa bintang pulang ke rumah. Bahagia dan gembira, quite direct. 8. tentu kata ibu itu tidak perlu ayah sudah ada bintang, begitu juga ibu. Nilai yang ada pada diri ayah dan ibu ialah B, kasih sayang. Kasih sayang. 9. Pilih pengajaran yang sesuai berdasarkan saja tersebut. B, kita haruslah sayang akan ibu bapa. Kita haruslah sayang akan ibu bapa, quite direct. 10. Bintang itu adalah aku, bintang hati ayah dan ibu. Gaya bahasa yang tepat dengan bahagian yang bergaris di atas ialah anafora. Anafora. 11. Berdasarkan petikan saja di atas, penyaja merupakan kepada ibu bapanya. Anak buah. Anak buah. anak buahனா என்னன்னு தெரியுமா? follower. இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து உன் கூட்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களா, அவங்களாம் உன்னோட anak buah. ஒரு தலைவருக்கு கீழே ஆளுங்களாம் இருக்காங்களா, அதெல்லாம் வந்து anak buah. இது அப்பா அம்மா. ஓகே, mana boleh anak buah? Anak emas. Bintang hati nama lesson adalah orang yang tercinta, orang yang sangat dikasihi. Okey, 12. Pernyataan yang berikut merupakan pengajaran yang terdapat dalam saja kecuali C. Si apa dia?
Kita seharusnya menjaga tingkah laku dengan baiknya dan beradab sopan terhadap kedua-dua orang tua. Okey. Ya, saya rasa macam itulah. Okey, kita adalah mengamalkan sikap menyayangi, iaitu betul. Mengenang jasa ibu bapa, betul. Membahagiakan dan menggembirakan hati ibu bapa, iaitu betul. Yang ini tidak diberitahu dalam sajak. 13. Berdasarkan rangkap pertama, penjaja berhasrat terbang ke langit untuk A. Membawa bintang di langit pulang ke rumah. Membawa bintang di langit pulang ke rumah. Okey, nasib baik bukan C lah. Okey. Membawa bintang di langit pulang ke rumah. Okey, 14. Yang berikut merupakan sebab anak-anak perlu berbakti kepada ibu bapa kecuali D. Ibu bapa mementingkan kerjaya dan meluangkan masa di tempat kerja demi mencari wang untuk kesenangan anak-anak. Yang tu dia tak mementingkan kerja, dia mementingkan kamu sebab tu dia kerja siang malam. Okay? Jadi dongki ya. Alright, kita tengok pemahaman pula. Okay, pemahaman saya bagi kamu dua bahan. Okay, bahan satu dan bahan dua. Kita akan cuba kaji bahan-bahan ini. Okay, baik kita tengok. Bahan dua kamu tahu dah sebab kamu baru belajar kan. Bahan satu, ini saya ambil daripada sajak erti hidup berertilah. Last time KBSM punya sajak lah. Okay, baik. I try to explain the meaning. Actually, meaning all not important, but அதெல்லாம் அதை பற்றி நம்ம கேட்க போறதில்ல. ஆனால் அந்த மீனிங் தெரியாமல் நீங்கள் ஜவாப் பண்ண முடியாது. Okay, baik kita tengok. Keheningan tasik, kehijauan rumput hanya menjadi bayangan di penjuru ruang zaman. Okay, மொதல் இந்த 4 வரி பார்க்கலாம். அந்த தாசையில் இருக்கிற அமைதியும் பச்சை பசேன்னு இருக்கிற அந்த புல்லும் now it become just a bayangan, ஒரு ஷேடோ தான். di penjuru ruang zaman. penjuru ruang zaman அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கவிதையை எழுதினவங்க இப்ப வயசா இருக்கு. அதனாலதான் அவங்க காலத்துக்கு வந்து அது வந்து இப்போ காலத்தின் kadaசி பகுதி வந்துட்டாங்க. penjuru ruang zaman. Maksudnya penyajak seorang tua. Okay, penyajak seorang tua மட்டும் இது வரைக்கும் தெரியுது. வயசானவங்க. ஓகே, அந்த கடந்த காலம்லாம் வந்து ஒரு நினைவா தான் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஓகே, cinta dalam rahim dilupai. இது வந்து கன்ஃபார்ம் இபு துவாவா இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ரஹீம், ரஹீம்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஆள் பேர் கிடையாது. ரஹீம்னா வந்து யூத்தரஸ்ல. ஓகே, யூத்தரஸ். cinta dalam rahim dilupai. அதாவது என் குழந்தைங்களாம் நான் வயிற்றுல சுமந்து நான் பெத்து எடுத்தேனே அதெல்லாம் மறந்துருச்சிங்களே, அந்த லவ்வை மறந்துருச்சிங்களே பிள்ளைங்க அப்படின்னு அந்த தாய் வந்து குழம்புறா. dari sulung ditendang ke bongsu. மொத பிள்ளை கிட்ட போனாக்கா அவன் கடைசி பிள்ளைக்கு தள்ளுறான். dari angah நடு பிள்ளை, நடு பிள்ளை கிட்ட போனாக்கா அவன் திருப்பி சூலோங் கிட்டே தள்ளுறான். அப்பனா யாருமே தன் பிள்ளைங்க யாருமே அந்த வயசான தாயை சேர்த்துக்கல. ku cari erti hidup, menderita mengerang kesakitan, berdiri tanpa ruang. I find like life is so useless, meaningless, and I try to find what is the meaning of this life. Because ibu tua itu menderita mengerang kesakitan, வலியும் வேதனையும் பொறுத்துக்கிற அந்த தாயி berdiri tanpa ruang, எந்த ஒரு ஆதரவும் இல்லாம தனிமரமா நிக்கிறா அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, standing alone without any support, anyone support. Okay, rangkap kedua. Aku bagi mereka tiada makna. For them I am very meaningless. Mereka di sini membawa maksud anak-anak lah. Okay, anak bakaku yang சொந்த பிள்ளைங்க baik setia mahupun derhaka. Okay, என் பிள்ளைங்களா நீங்க நல்லவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல எனக்கு கெடுதல் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, semoga disirami benih keinsafan. உங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த அந்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, keinsafan, அந்த திருந்துற மனநிலையை வந்து உங்க எல்லா மனசுலயும் வரட்டும் அப்படின்னு அவங்க வேண்டுறாங்க. semoga berdoa lah, berharap ataupun berdoa.
அந்த திருந்துற மனப்பான்மை வந்துருச்சுன்னா menjadi penawar dalam hati. அதுதான் உங்க எல்லாரும் மனசுக்கும் என் மனசுக்கும் மருந்து. Penawar tu ubat. Embun cinta dialasi. Embun cinta alasi angin dingin. Okay. உண்மையான அன்பு தான் வந்து இந்த மாதிரி விரிசலை வந்து சரி செய்யும். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷனை சரி செய்யறதுக்கு உண்மையான அன்பு தான் வேணும். jangan terpegun. அப்படியே போயிடலாம் மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. Ada yang mati, ada yang hidup, tiada yang kekal kecuali Tuhan. இப்படியே போயிடும் மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. நீங்களும் ஒரு நாள் வயசாகுவீங்களே, மறந்துடாதீங்க அத. Ada yang mati, ada yang hidup. எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல. இப்ப நீ என்னைய இது பண்றதும் நிரந்தரம் இல்லை. நாளைக்கு உனக்கும் இந்த நிலைமை வரும்னு அது சொல்லாம சொல்றாங்க. எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை கடவுளை தவிர அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து அந்த மகன் வந்து எவ்வளவு தூரம் தன் தாய் மேல பற்றும் அன்பும் கடமை உணர்ச்சி தங்கும் ஜவாப்பும் வச்சிருக்காங்கன்னு காட்டுறாங்க. Bahan 2. Bahan 1 is totally opposite. Let the ibu tua suffer alone. Okay. அவங்களுக்கு 3 பிள்ளையாவது இருக்கணும். ஏன்னா சூலுங் பொங்சு அங்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 பேருமே பார்க்கல. ஓகே, baik. Kita tengok. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perbezaan tentang kasih sayang yang dicurahkan oleh anak terhadap ibunya. Okey. அப்ப 2 பேருக்கும் உள்ள பாசம் வித்தியாசம் என்னன்னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா இதுல பாசத்தை கொட்டுறான், இதுல பாசத்தை கொட்டவே இல்லை. அதுதான் மெயின் திங். But then how you write the things, that's the question now. Okay? Itu persoalan utama kita. Macam mana kita nak tulis dalam ayat yang betul? Kamu tulis saja apa yang kamu faham daripada sajak itu. Itu saja yang kita nak tengok. Okay? Baik. Kita tengok. Untuk bahan 1 ni, dia sudah melupai ibu bapa mereka dan kasih sayang juga telah dilupai oleh anak-anak. Sehingga apa dia? Ibu tua itu terpaksa hidup menderita seorang diri. Tetapi bahan 2 pula, anak-anak dia sanggup terbang ke langit untuk mendapatkan bintang demi membahagiakan ibu bapa. Itulah perbezaan kasih sayang. Jadi, அந்த perbezaan சொல்றாங்க. அதுக்குன்னு நீங்க போயிட்டு berdasarkan bahan 1, anak-anak tidak mencurahkan kasih sayang dalam bahan 1 dan anak-anak mencurahkan kasih sayang bahan 2. அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. Okay, you need to explain the thing. Okay, so I compare the first bahan first. Berdasarkan bahan 1, anak-anak sudah melupai. நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். இந்த சாஜாவை வந்து பemahaman மாதிரி அங்க ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கம்பாவா இருந்தா ஓகே, சிந்தா டலாம் ராஹிம் dilupai, அதை அப்படியே எடுத்து எழுந்துறது, அந்த வேலைலாம் வச்சுக்க கூடாது. இது pemahaman petikan umum கிடையாது, petikan sastra. You kena tulis berdasarkan apa you tafsir, bukan you copy paste dari sana. Okay? Ini bukan pemahaman darjah 6. Ingat. Anak-anak sudah melupai kasih sayang, melupai ibu dan kasih sayang terhadap ibu mereka sehingga ibu tua mereka hidup menderita keseorangan. Hidup menderita keseorangan. Ini berdasarkan bahan 1. Okey. Berdasarkan bahan 2 pula, okey, anak-anak ataupun anak seorang anak
sanggup terbang ke langit untuk membawa pulang bintang-bintang demi membahagiakan hati ibu tercintanya. Hati ibu tercintanya. Okey, inilah perbezaan dia. Okey, dua persoalan yang terdapat dalam bahan 2. Okey, kita cakaplah. Okey. Persoalan yang terdapat dalam bahan 2 ialah make sure kamu mention perkataan persoalan tu dulu. Persoalan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. Okey. Selain itu, persoalan apa? Kasih sayang kan? Persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anaknya turut terdapat dalam bahan 2. Okey. Lepas tu kita ada apa ni? Soalan kebat. Okey, soalan kebat ni saya nak kamu cari isi dulu. Okey? Saya nak kamu cari isi dulu. Next week saya akan tanya kamu. Okey, dia bagi 4 markah, mestilah kena cari 3 isi. Kamu jot down saja, jangan masuk lagi. Saya nak tengok dulu isi kamu tu. Okey? Jadi apakah sebab-sebab anak pada masa ini mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa? Why இந்த காலத்து பிள்ளைங்களாம் வந்து அப்பா அம்மாக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை வந்து நிராகரிக்கிறாங்க. They avoid doing their responsibility. And then apakah tindakan anak-anak yang mempunyai kerjaya untuk membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka? So anak-anak வேலை செஞ்சு போற பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி அப்பா அம்மா வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட balas jasa பண்றது? And then cara-cara seorang anak yang bekerja dapat menjaga ibu bapa yang uzur. அப்பா அம்மா இப்ப வயசாகி சீக்கிரம் கிடக்குறாங்க. ஒரு வேலை செய்யற பிள்ளை வந்து எப்படி அவங்க அப்பா அம்மாவை டேக் கேர் பண்ணிக்கலாம். And then finally the boring question. Sebagai pelajar sekolah dan remaja, jelaskan cara-cara anda membalas jasa ibu bapa anda. Okay. So, இந்த 4 கேள்விக்கும் நீங்க பதில் தேடிட்டு வாங்க. I will discuss it next week. Okay. எல்லாத்துக்கும் நானே பதில் ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னா, where is your work? So, you go and find the answers for this. Okay. Any relevant. Okay. Answer வந்து mestilah dilafazkan dalam bahasa Melayu lah. Saya tak mahu kamu explain dalam bahasa Inggeris atau bahasa Tamil. Sebab saya nak tengok cara kamu menyampaikan idea kamu tu.
Okey? Baik. Jadi tutorial 6 dah buat. Tutorial 5, sorry. Sekarang ambil tutorial 6. Okay, hari ni kita nak tengok tutorial 6 pula. Okey, tutorial 6. Satu muka serat saja. Okey, kita tengok. Karangan pendek, tema kita kebersihan dan kesihatan. Okey, baik. Kita tengok. Saya explain saja. Kamu kena tulis. Lepas tu, kamu hantar gambar dekat saya. Okey. Lepas kamu tulis, kamu boleh hantar gambar dekat saya lah. Okey. Sebagai bukti, kamu dah buat kerja saya lah. Okey. Tajuk dia adalah remaja dan kebersihan diri. Saya dah bagi banyak perkataan di situ. Sebab ini tutorial pertama kita untuk karangan pendek. Jadi saya murah hati sikit lah. Tapi kamu kena tulis benda ini dalam 50 hingga 80 patah perkataan. Pemerengganan ikut guru sekolah kamu. Kalau guru sekolah kamu, dia kata satu perenggan sudah cukup, kamu tulis dalam satu perenggan. Ada setengah sekolah, dia cakap 3 perenggan. Pendahuluan, isi, penutup. Ikut cikgu kamu, ajar macam mana. Okey? Baik. Tetapi, jangan kamu lebih daripada 80. Jadi, jangan guna penanda wacana yang berlerik-lerik. Guna penanda wacana yang simple sahaja dan gunakan penghubung ayat yang banyak. Okey? Contoh, kamu tak perlu tulis ayat isi dengan huraian dengan 2 ayat. Isi huraian ஒரே ayatல போடுங்க. அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க எப்படி செய்யலாம்னு. 2 ayatா போட்டிங்கன்னா வார்த்தை கூட போகும். Okey. Remaja dan kebersihan diri sangat penting. Okey. Jadi apa yang remaja dan அந்த kebersihan diri பாதுகாக்கிறதுக்கு, how you can take care, macam mana kita nak jaga kebersihan diri, mencuci muka. Kita perlulah mencuci muka secara kerap. You can add this word all lah. Untuk apa? Untuk menghilangkan minyak dan habuk yang terperangkap, that trap in our face skin pores, yang terperangkap pada pori-pori kulit muka. Lepas tu kita gunakan penyental dan pelembap muka. Penyental scrub, I think. Pelembap is the toner. Okay? Scrub tak? Penyental na ஒரு விஷயத்தை அப்படியே தேய்ச்சி வெளியாக்குறது. அந்த scrub. Ladies, you must know what is a scrub, what is a toner, I guess. Okay? So, penyental dan pelembap muka itu kena memperbaharui, itu salah. Membaharui sel-sel kulit yang mati. Lepas tu, remaja juga perlu memilih pewangi badan yang sesuai. Contoh, pilihlah produk anti peluh. Okay. And then, remaja juga kena buat apa? Penjagaan mulut dan tata rias diri. Tata rias, how you, your self presentation lah. Rambut, dia punya, nail. இப்போ உள்ள ரமாஜா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கையில் டேட்டூ அடிச்சுக்கிட்டு, கழுத்தில் ஒரு டேட்டூ அடிச்சுக்கிட்டு, they think it is very cool, but most of the company, நீங்கள் போனீங்கன்னா, நீங்கள் நாளை பின்ன வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா, உங்களை பார்த்த கையோட டேட்டூ அடிச்சிருக்கியா, உடனே ஒரு பேட் லேபிளிங் will be there. ஓகேயா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து தாத்தா ரியாஸ்க்கு வராது. இது தெரிஞ்சுக்கிங்க. டேட்டூ அடிக்க போகிற உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த சொல்லுங்க. ஓகே, நீங்கள் சொல்லி கேட்க போகிறதில்ல தான், இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லிடுங்க. என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் குத்தி காட்டலாம் பாருங்க. அதுக்காக சொல்லிடுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி டேட்டூ அடிக்கிறதுலாம் வந்து ஓகே, kalau you tak nak orang tengok, you nak மெமரிக்காக தெரியாத இடத்துல அடிக்க போறீங்கன்னா ஓகே. எல்லாரும் பார்க்கறதுக்காக அடிக்கிறீங்க, அப்போ வேலை கொடுக்குறவன் எப்படி உங்களுக்கு கொடுப்பான்? டேட்டூ அடித்து nanti டேட்டூவோட கலர் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை இருளில் மூழ்கிடக்கூடாது. How you brought up yourself, that is very important.
ஓகே, அப்போ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பெர்ஃபெக்டாக இருந்துட்டோம்னா இதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எப்படி பூஸ்ட் our confidence level, meningkatkan keyakinan diri dan juga diri kita disenangi oleh rakan-rakan kita. Oleh itu, remaja perlu sentiasa bersih, rapi dan berketerampilan. Okey. Ini contoh-contoh keyword yang saya dah bagi. Okey. Baik. Kamu ada 15 minit lebih kurang. Okey, cepat siapkan dan hantar pada saya. Saya dah explain semua meaning dia. Okey. Pori-porina அந்த ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் பாஸ், அந்த லியாங் அதில் வந்து லைக் வந்து அந்த மாதிரி ஹாபோ மின்னியாலாம் நிறையா ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதனால தான் அது பிம்பிள்ஸ்லாம் வர்றது. ஓகே, பை. Kamu boleh mula sekarang. Dah siap, hantar, boleh balik. Itu saja.